Ramah Kota. Tan Sri Yang Ketua, saya terus merujuk kepada cadangan kerajaan untuk meminda Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967 kerana dasar yang atas prinsip kerana kerajaan ingin memukakan beberapa cadangan untuk mewujudkan ruang baru, memberi layanan khas kepada beberapa syarikat yang mempunyai kaitan rapat dengan industri petroleum. Indra Mahkota, saya rujuk kepada naskah yang ada ni. Ya Berhormat, sebut layanan khas seperti apa yang ada pada muka surat 4 di Parah Huraian 2 ya. Layanan khas Pasal 2. Pasal 2. Tapi saya tidak bersetuju bahawa special treatment ini diterjemahkan sebagai layanan khas. Special treatment ialah layanan istimewa. Apa pandangan Ibu? Terima kasih. Saya juga rasa kalau perlu undang-undang ni nak diluluskan juga. Kalau pihak menteri atau kementerian atau kerajaan merasa terlalu mendesak untuk meluluskan undang-undang, rasanya eloklah tukar layanan khas ni kepada layanan istimewa, kerana yang nak diberi layanan ni memang tersangat istimewa. Sebab itu pada petang ini, Tan Sri Yang Bertua, Dewan Rakyat hari ini sepatutnya membicarakan tentang hal ehwal memberi kebajikan dan meningkatkan mutu kehidupan rakyat, bukannya mencadangkan meningkatkan mutu kehidupan ataupun faedah yang diberi kepada syarikat-syarikat yang berkaitan dengan Petronas yang dikatakan sebagai kroni. Ini berlawanan sama sekali. Dewan Rakyat diminta supaya meluluskan rang undang-undang untuk memberi kedudukan istimewa kepada beberapa syarikat tertentu yang tak ada kaitan dengan kerajaan. Saya memang tak rasa tidak menasabah sungguh. Dah 2 rang undang-undang dibawa pada hari ini sebelah petang, memandangkan hanya beberapa hari lagi tinggal persidangan kita. Nampak gaya kita kerajaan cuba membawa satu rang undang-undang di akhir persidangan untuk tujuan mencari ruang untuk memberi kebaikan kepada syarikat-syarikat yang dah dibicarakan, disebut oleh banyak rakan-rakan kita. Ini sangat terang. Tidak ada langsung frasa yang kita bincang hari ini untuk melihat kesan kepada orang ramai, masyarakat umum di Malaysia, terutama yang ada kaitan dengan petroleum. Jauh sekali nak ceritakan cadangan kerajaan untuk menurunkan harga minyak petrol. Jauh sekali. Jauh sekali. Kita nak meminda beberapa seksyen, terutama 65 seperti yang disebut oleh Gombak, memasukkan frasa yang sangat istimewa, iaitu memberi kuasa kepada menteri dan ketua pengarah untuk mengecualikan, menghapuskan, menghilangkan cukai yang sepatutnya dibayar oleh syarikat-syarikat tersebut. Ini kuasa yang luar biasa. Disebut tadi, saya meneliti Akta Cukai Pendapatan sendiri pun memang sudah lama dikritik kerana wujudnya Seksyen 129. Perkara A, B dan C dan D dimasukkan provision. Mengatakan menteri, ketua pengarah mempunyai kuasa untuk menghapuskan, melupcutkan, menghilangkan langsung cukai yang sepatutnya dibayar. Tapi ada alasan dia. Atas dasar apa? Dasar peri kemanusiaan, dasar malapetaka, atas dasar humanity. Ini antara dasar yang boleh diguna pakai untuk menghapuskan cukai, bukan kerana syarikat perlu diberi layanan istimewa. Saya rasa pegawai kerajaan sendiri pun merasa lucu apabila kita mencadangkan perkataan layanan khas, mengecualikan cukai kerana layanan khas. Lucu. Pegawai kerajaan sendiri saya yakin lucu. Pegawai-pegawai lembaga hasilan negeri sekarang bertungkuh lumus untuk mencapai matlamat pengutipan cukai setahun. Tahun lalu disasarkan 91 bilion. Selepas ditolak balik, pembayaran balik dan sebagainya, kita terikat pada kadar 87 bilion kutipan cukai. Ini belum lagi termasuk rayuan-rayuan, bayaran-bayaran yang sepatutnya dibuat apabila wujudnya taksiran-taksiran semula atau taksiran pindahan. Belum lagi masuk. Sekarang nampak gayanya industri ataupun pembayar-pembayar, potensi-potensi pembayar cukai yang berada dalam kelompok
industri petroleum dan gas, kita nak cipta satu ruang baru untuk memberi pengecualian kepada mereka. Saya yakin apa yang kita bincangkan sekarang adalah ruang untuk melihat sama ada 31 ke 39 bilion ringgit cukai yang secara tradisi dikutip daripada industri ini boleh kita hilangkan langsung. Ini bermakna kita bercerita tentang kaedah untuk mengurangkan revenue kerajaan dalam Dewan ini. Tak mensabar. Dewan Rakyat membincangkan cara untuk menghilangkan revenue kerajaan yang dibawa oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, rakyat diminta untuk mengubah cara hidup, berjimat cermat. Subsidi distrukturkan semula, akibatnya rakyat terpaksa menanggung beban membayar minyak untuk kegunaan harian lebih tinggi, gas memasak lebih tinggi, diesel lebih tinggi. Jadi minta kita ubah cara hidup. Tan Sri Yang Dipertua, saya yakin Tan Sri Yang Dipertua rasa sedih di dalam dada. Saya yakin, kerana kita tidak sampai hati. Tak sampai hati. Apalagi kita nak meluluskan undang-undang untuk memberi kebajikan kepada syarikat yang memang sedia ada mendapat manfaat daripada industri ini. Tak bayar cukai ni satu layanan yang betul agung pun tak dapat. Kalau syarikat tu milik, sekiranya ada, tak dapat. Kita beri kepada sektor yang cukup nyata dalam. Dan saya tentu, saya yakin syarikat-syarikat korporat yang lain, syarikat-syarikat perniagaan yang lain, baik kecil atau besar, yang modal bayar sederhana dan rendah, merasa marah. Tentu marah. Mereka bertukar lumus untuk mencari keuntungan, kerana mereka juga bertanggungjawab untuk melaporkan cukai lebih awal. Dalam erti kata sistem taksiran baru, taksiran sendiri, mereka mesti melaporkan, estimate, membuat anggaran pembayaran cukai akan datang. Sekiranya gagal, mereka akan dihukum, dikenakan denda di bawah seksyen-seksyen tertentu. Denda kelewatan membayar cukai ini cukup parah. Dah cukup rakyat kita, perniagaan dalam negara kita menanggung beban akibat tanggungan-tanggungan cukai dan sebagainya. Dah cukup. Menteri nak tanya. Saya dapati Tan Sri Yang Dipertua, rakan-rakan masyarakat perdagangan dalam negara kita juga menyatakan kebimbangan, kerana kebelakangan ini pihak kerajaan telah menumpukan kepada sektor perolehan cukai berbentuk korporat, yang saya juga turut menyokong, kerana ini adalah bidang yang cukup lumayan istilahnya dari segi percukaian, kerana bidang inilah tersedianya cukai-cukai sepatut dikutip atau diraih, sama ada yang ke depan atau yang ke belakang, yang tertinggal dalam. Kita tahu banyak masalah dari segi peraturan dan pematuhan cukai dalam negara kita yang menyebabkan ada syarikat-syarikat yang mengambil kesempatan melakukan kesalahan-kesalahan secara sengaja atau tidak, dalam bentuk omission, dalam bentuk terkurang lapor dan sebagainya. Ini adalah tumpuan yang sedang dijalankan, digerakkan oleh lembaga hasil dalam negeri, termasuk prosedur-prosedur penyiasatan cukai yang memang sudah tentu amat ketat. Dan saya yakin langkah ini adalah baik untuk melihat satu peningkatan mutu masyarakat pembayar cukai dalam negara kita. Saya juga menyokong, tetapi saya merasa sedih apabila pegawai-pegawai kita yang sedang bertungku lumus dengan cubaan ataupun ikhtiar untuk mendapatkan hasil negara ini, melihat ada syarikat-syarikat tertentu yang dilayan atau dicadangkan diberi layanan istimewa yang berbunyi boleh dikecualikan cukai. Yang ini dikerah supaya kutip, kerah tenaga, berdepan dengan risiko-risiko tertentu siang malam.
Kalau custom tu ada yang mati pun, tetapi kita nak sediakan tempat untuk layanan istimewa supaya tak payah bayar cukai. Saya tidak tahu di manakah kepentingan perkara ni nak dibawa dalam 2 hari terakhir persidangan penggal ini. Adakah kerana kerajaan merasa tak ramai orang di dalam dewan, jadi kita utamakan, dahulukan undang-undang ini kerana nampak gaya ada keperluan, dan paling buruk lagi ada tekanan daripada golongan tertentu yang merasakan mereka akan mendapat manfaat segera sekiranya undang-undang ini dapat diluluskan pada hari ini. Perkataan subsidi memang agak tidak manis kita sebut pada hari ini, kerana ini akan meningkatkan lagi rasa kecewa di kalangan masyarakat. Oleh kerana undang-undang ni langsung tidak ada. Lebih baik kita kata undang-undang ini adalah berlawanan sama sekali, songsang dengan cara kita untuk menyediakan kemudahan kepada rakyat dalam bentuk subsidi. Songsang sama sekali. Oleh kerana itu, saya berharap kerajaan, kementerian, timbalan menteri yang bertanggungjawab untuk membentangkan dan menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh semua ahli parlimen, baik di sebelah Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat, berkenaan isu meminda Akta Petroleum cukai pendapatan pada hari ini, saya berharap supaya menimbang semula untuk sama ada menarik balik ataupun membuat pindaan, terutama berkenaan dengan perkataan layanan khas ataupun layanan istimewa. Saya mendapat maklumat daripada rakan-rakan di luar sana mengatakan bahawa di antara sektor yang sudah tentu akan mendapat layanan yang cukup istimewa dan khas ini adalah sektor yang mempunyai kaitan rapat dengan industri asas, terutama yang berdasarkan partisipasi ataupun joint ventureship dengan izin daripada pihak yang berkedudukan atau berstatus luar ataupun berstatus tidak bermaslahatin dalam negara kita. Dan kata lain, mereka ini adalah syarikat-syarikat asing yang mempunyai pegangan-pegangan, equity dan juga mempunyai kepentingan, sedang mereka melihat industri ini di dalam negara kita adalah industri yang sangat menguntungkan, terutama apabila mereka merasakan adanya satu layanan khas yang sekiranya kita benarkan atau luluskan, memang akan jadi bidang yang sangat menguntungkan pada mereka. Dan ini sekali lagi tidak membayangkan kita merumuskan satu formula untuk membaiki masalah yang sedang berhadapan atau ada di depan mata kita, iaitu kita berdepan dengan masalah hutang rakyat yang meningkat, kos bebanan hidup dan juga mutu kehidupan rakyat Malaysia secara umum semakin merosot. Dan sekaligus saya harap perkara ini tidak menjadi jawapan kepada kenapakah negara kita dituduh menyumbang kepada berlakunya illicit outflows, seperti yang dilaporkan oleh beberapa pihak asing mengatakan jumlah ini terlalu besar. Mungkin kerana mereka melihat kita sengaja mewujudkan ruang untuk membantu dan memberi manfaat secara langsung kepada syarikat-syarikat yang berbentuk macam ni tadi. Jelasan sikit Indra Mahkota, Tan Sri. Maaf, Datuk yang betul. Tadi Indra Mahkota kata kita pada petang ini tak hendaklah menyebut tentang apa tadi? Subsidi, ya. Sedangkan kita menghadapi isu besar tentang subsidi ini, rakyat dibiarkan berasa bersalah, guilty, ya. Conscience kita dicuit
kerana seolah-olah kerajaan memberikan terlalu banyak subsidi, maka sebahagian daripadanya akan ditarik balik, dan kita diharap tidak berasa marah ya, kerana terlalu banyak subsidi yang telah diberikan. Ada maklumat mengatakan bahawa jumlah subsidi sebenarnya 74 bilion diperuntukkan. Tetapi kita kena sedar bahawa sebahagian besar daripada apa yang dikatakan subsidi ini ya adalah untuk pendidikan dan juga penjagaan kesihatan, ya, hospital, sekolah-sekolah kita. Ini tidak boleh kita anggap sebagai subsidi yang membebankan, ya. Ianya sepatutnya tak disebut sedemikian langsung, kerana ia sudah menjadi satu tanggungjawab asas sebuah pemerintah dalam sebuah negara. Jadi meletakkan satu jumlah yang besar, misalnya ada yang mengatakan sampai lebih daripada separuh daripada subsidi yang saya sebutkan tadi digunakan untuk pendidikan dan kesihatan, dia meletakkan kita rasa macam rakyat macam salah, ya. Lalu nak ditarik sebahagiannya. Ini sepatutnya tidak berlaku. Tapi dalam masa yang sama, hari ini kita didedahkan ada usaha untuk menambah lagi subsidi kepada syarikat-syarikat yang terlibat dengan industri petroleum ini, ya. Dalam kita dah bangkitkan bahawa IPP itu mendapat subsidi yang banyak, sepatutnya kerajaan bertindak dan rakyat makin terguris. Hari ini ditambah lagi, ya. Saya rasa ini the last straw that breaks the camel's back. Apa kata saudara Indra Mahkota? Terima kasih Indra Mahkota, Datuk Yang di-Pertua. Saya tarik apa yang disebutkan oleh Kuala Krai dan juga apa yang disebut oleh Indra Mahkota tadi berhubung dengan subsidi ini. Kalau kita tinjau daripada apa yang disebut oleh pemandu, 74 bilion pada tahun 2010 digunakan untuk subsidi. 54% adalah untuk kesihatan dan juga pendidikan. Maknanya 31% lebih untuk lain-lain. Dan kalau 31% ini pun kita tinjau, hanya 3 bilion ataupun 2% saja yang digunakan subsidi ini direct untuk rakyat. Jadi maknanya kalau sekiranya dalam hal ini, undang-undang ini, kita memberi pengecualian seperti yang disebut oleh layanan istimewa tadi, saya rasa memang tak patutlah yang diterima oleh rakyat. Kita layan secara begini, tapi syarikat-syarikat yang sudah kaya, yang besar, kita memberi layanan istimewa. Pandangan daripada Indra Mahkota. Terima kasih rakan Pendang dan Kuala Krai. Saya merasakan istilah ataupun praktis untuk memberi subsidi, sekurang-kurangnya kita nampak subsidi itu untuk meringankan beban rakyat. Dan apabila kerajaan nak gunakan perkataan apa saja, menstrukturkan semula, menarik balik ataupun mengurangkan subsidi, maka apa saja perkataan yang diguna, kesan akhirnya ialah rakyat ataupun masyarakat pengguna atau rakyat keseluruhan negara kita terpaksa membayar lebih. Maksudnya berlaku penurunan dalam kadar pendapatan boleh guna mereka. Itu yang kesan yang dirasai oleh, kesan akhir yang dirasai oleh rakyat. Tapi dalam isu melupuskan, mengecualikan, menghilangkan cukai ini jauh lebih buruk daripada menarik balik subsidi. Oleh kerana cukai ini sepatutnya dikutip daripada syarikat ini, dan duit kutipan cukai ini digunakan untuk subsidi. Dari segi urutannya, kita boleh katakan wang cukai digunakan untuk peruntukan subsidi. Tapi apa yang berlaku sekarang ialah cukai itu sendiri nak dihapuskan terlebih awal daripada perkiraan untuk memberi subsidi. Maka kita telah pun mengambil langkah ke depan, satu langkah di mana syarikat ini dilayan lebih awal daripada kita membuat perkiraan untuk memberi subsidi kepada rakyat. Maka sudah tentu siapa saja yang terlibat, yang mendapat manfaat, mereka menjadi anak emas kepada kerajaan kita. Dan secara kebetulan, jika benar anak emas itu merupakan beberapa betul-betul anak emas kepada anak emas yang disebutkan, memang mereka syarikat yang betul-betul sebagai istilah sebagai dengan izin dikatakan living the tax haven, memang betul-betul
Ini istilah yang tepat. Mereka ni betul-betul duduk dalam yang istilah sebagai tax haven. Memang betul. Anak emas dilayan begitu istimewa yang lebih berbanding daripada isu subsidi. Memang. Yang terakhirnya saya nak sebut, kenapa keputusan ini dibuat atau dicadangkan, sedangkan kita tahu kebanyakan negara dalam peringkat ASEAN terutamanya sedang berlumba-lumba untuk berbincang bagaimana kaedah untuk mempertingkatkan hasil negara. Semua negara bimbang terhadap peristiwa kehilangan hasil, kejatuhan hasil, termasuk hasil daripada percukaian negara-negara terutamanya di sekitar ASEAN. Semuanya merungut. Dan mereka mengkritik kenapa negara-negara rakan ASEAN berlumba-lumba, kata insentif, kurangkan cukai, kalau boleh tak ada cukai langsung. Ini satu polisi yang dianggap balik semula kepada zaman primitif cukai, tax primitive treatment. Sebab nak tarik orang datang, sampai cukai pun disanggup dihapuskan. Cukai adalah obligasi asas sesuatu warga negara dalam negara tersebut, dan kita nak balik semula ke belakang, nak bagi dan gunakan Dewan Rakyat ini untuk meluluskan undang-undang, bagi mengheret kita ni balik ke keadaan primitif itu untuk menghilangkan hasil, terutama cukai yang sepatutnya kita kutip lebih lagi berganda, terutama dalam sektor-sektor yang agak lumayan ini sepatutnya, tapi kita di sebaliknya membuat polisi yang kata menyimpang atau ke belakang daripada hasrat kebanyakan rakan-rakan di negara-negara sekitar ASEAN kita. Jadi saya rasa ini adalah satu yang tidak patut. Malah sekiranya kita bersedia untuk berkesorangan, tidak seperti negara-negara lain bersama dengan ASEAN, untuk membawa satu polisi yang seiring dengan mereka. Saya tak tahu apa strategi ini, mungkin ada yang tersurat atau tersirat. Kita barangkali ada strategi baik yang tak terfikir oleh negara-negara lain barangkali, dan itu jawapannya ada pada pihak menteri. Dan saya cadang atas dasar ini, biarlah saya berterus terang, saya menyatakan hasrat untuk tidak langsung menyokong rang undang-undang ini supaya dibentang pada hari ini dan dilulus. Dan saya mohon sekali lagi untuk mengatakan terima kasih kerana beri peluang.